Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton His Shadows Channel. And seperti biasa, aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. And kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke His Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So Alhamdulillah, sebelum aku mulakan kisah aku pada hari ini, channel aku sudah hampir 4.3k macam tu, and yes, sekarang kita on the way road to 5k. Yes, Alhamdulillah. So macam biasa, Shadows memerlukan sokongan korang. Kalau katakan channel Shadows ni, memang cerita dia yang dibawakan memang best-best. And kalau korang jenis yang suka cerita-cerita yang santai, relax, yang tak ada jump scare tiba-tiba, alright, korang bolehlah sharekan video His Shadows Channel ni, tak kisahlah mana-mana platform sekalipun, Facebook, Instagram, ke mana-mana sekalipun, untuk menaikkan lagi subscriber di His Shadows Channel. And seperti biasa, tanpa sokongan korang, His Shadows Channel takkan berada di mana Shadows berada sekarang. Nampak pelik-pelik mat dia punya bahasa dia. Okay, alright, so kisah pada hari ini yang bakal aku kongsikan dengan korang merupakan satu kisah yang dialami oleh si Nina. So Nina ni dikatakan mengalami satu pengalaman yang mencurigakan, yang misteri dan juga menyeramkan. Sampai satu tahap ni Nina macam tak percayalah benda ni berlaku ke atas diri dia. So kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang dah berlaku kepada Nina, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada malam ini. Let's go. Oh lah, terdalam pula suara aku. Jom. So kisah kita bermula di mana Nina ni sedang menaiki sebuah bas. Tiba-tiba menaiki sebuah bas menuju ke Kuala Lumpur. Sebab apa? Nina ni berasal daripada Kedah. Dia on the way ke Kuala Lumpur sebab dia telah dipilih antara mereka-mereka yang berjaya untuk bekerja di sebuah syarikat ni. And dikatakan syarikat tu memang susah lah nak masuk kan cerita dia. So okey lah, so Nina ni pun naik bas pun and dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. And setibanya di Kuala Lumpur, pihak syarikat siap menghantar macam driver ataupun van macam tu untuk bawa si Nina ni pergi ke hostel di mana syarikat tersebut adalah hostel-hostel dia untuk pekerja-pekerja yang kerja di bawah syarikat tersebut. So memang Nina terasa bersyukur teramat sangat. Sebab apa? Yelah, satu, dia tak payah fikir mana dia nak stay kat KL. Satu lagi, dia tak payah nak semak nak bayar bil elektrik ke apa, sebab semuanya ditanggung oleh syarikat tersebut. So selepas dalam setahun dua macam tu Nina bekerja di syarikat tu, so barulah Nina faham kenapa syarikat tu kira macam bagilah hostel lah, menjaga pekerja-pekerja dia. Sebab apa? Dia memang one shot, memang dia jenis yang gunakan pekerja-pekerja dia untuk kerja keras. So memang kau nak stay kat hostel pun tak adalah nak stay sangat kan, melainkan time syuting kau je. Sebab Nina kata dia all the time dia kerja dari pukul 9 pagi, kadang-kadang sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam. So tak tentu. But apa yang pasti adalah tiap kali bila dia kerja kat tempat tu, dia akan pulang lewat malam. So overtime Nina macam tak larat lah dengan orang kata expectation. Tu dia expectation ataupun apa yang diperlukan oleh syarikat tu. So si Nina ni makin lama dia makin penat dia dah tak larat nak kerja all the time, malam, lewat malam semua. So sampailah satu masa ni Nina pun mencarilah kerja di sebuah syarikat yang lain. So cari, akhirnya dia dapatlah dipilih bekerja di satu lagi syarikat yang terdapat di KL. Tapi problem dia kali ni adalah syarikat tu tak adalah bagi hostel. So Nina memang nak kena carilah hostel dia ataupun rumah dia sendiri. And then bila dia kira gaji yang bakal dia dapat dekat syarikat tersebut, dia fikir-fikir, dia kira-kira semua, tak cukup kalau aku nak sewa. And then kau tahulah dekat KL ni sewa rumah bukan murah. And kalau kau sewa apartment sekalipun lah dekat KL, maunya 1,200 ke 1,300 macam tu. Tu anggaran lah kan. So si Nina ni pun try lah cari kod-kod kat Facebook, ada orang nak sewa bilik ke apa ke. And yes, Nina bernasib baik sebab apa? Dia terjumpa satu posting
daripada perempuan yang bernama Kartika. So si Kartika ni tengah mencari seorang roommate yang baru dekat rumah dia yang terdapat di Jalan Ipoh. So si Nina ni macam, oh okey lah, bagus lah, ada orang yang tengah mencari roommate. So Nina pun text lah si Kartika ni, text, and si Kartika ni bagi tahu lah detail berapa harga bulanan apa semua. And yang paling menarik, si Nina ni hanya perlu bayar dalam 250 macam tu, and bukan hanya sewa bilik. 250 tu termasuklah bil air, bil elektrik dan segala-galanya lah, and ada wifi lah, apa semua bagai. So si Nina ni pun macam, bagus lah kan, satu package 250, tak adalah membebankan sangat si Nina ni. So Nina tanpa membuang masa terus pergi ke rumah ataupun address yang telah diberikan oleh si Kartika untuk cek kawasan dululah sebelum Nina ni betul-betul confident ataupun betul-betul confirm nak stay dekat rumah tu. So Nina pun jumpalah Kartika, dan Kartika ada dekat rumah pada ketika itu. Tapi apa yang pelik, bila si Nina sampai dekat rumah tu, si Kartika kira menyahut tetamunya dengan hanya berkemban. Alamak, apa hal pula kan? Tak pernah dibawa orang orang datang rumah nak sewa ke apa kan, pakai berkemban je. So Nina pun rasa pelik lah, nasib baik dia perempuan kan. So tak adalah dia nak rasa pelik ke apa kan. Bayangkan kalau lelaki nak sewa rumah tu, mau stres lelaki tu kan. So Nina tak tanya banyak lah, Nina just nak tengok kawasan rumah, nak tengok bilik tu, and everything semua cantik. Kawasan rumah tu simple je, tak ada yang apa orang kata yang leceh-leceh, tapi rumah tu macam letak dekat corner lot macam tu lah. And adalah tanah lapang semua untuk Nina kalau kok dia nak lepak dekat luar kan, have a cup of tea, tiba. So lepas Nina semua dah pergi check kawasan rumah everything all, so Nina pun bersetuju untuk sewa bilik dekat rumah tersebut. Tapi Kartika memberitahu kalau dia nak sewa dekat rumah tu ada syarat-syarat dia yang tertentu yang si Nina ni kena ikut. So Nina pun okey lah, fine lah, dah dia tuan rumah kan, obviously ada lah benda-benda yang dia kena, ada syarat-syarat dia yang dia kena follow lah. So si Kartika ni pun bagi tahu lah dekat Nina, antara syarat yang pertama yang si Nina ni kena follow adalah walau apa pun yang Kartika buat dalam rumah tu, Nina tak perlu tanya apa-apa, just biarkan. So kira dia ibarat macam, engkau hal engkau, aku hal aku tak masuk campur bisnes kau, kau pun tak masuk campur bisnes aku. So Nina macam bagus lah, okey lah, at least aku tak adalah nak macam kacau kau punya space ke, kacau kau punya privacy ke kan, dan kau pun tak adalah sikit-sikit nak kacau aku kan, time aku nak rehat ke apa, kau tak kacau lah apa benda. So Nina memang okey lah, tak ada isu lah dengan syarat tu kan. And lagi satu syarat adalah si Kartika ni cakap kalau boleh bila time malam jangan berkeliaran dekat kawasan rumah. Dan si Nina pun tanyalah, kenapa kan tak boleh berkeliaran kawasan rumah? So si Kartika ni cakap kalau kawasan luar rumah takut ada perompak ke apa, sebab tempat ni selalunya ada kaitan dengan kes-kes perompakan lah apa semua benda. So Nina pun okey, fine lah, dia tak ada lah nak fikir pukul 12 pukul 1 pagi nak lepak dekat luar tu ke apa ke kan. So Nina pun cakap okey lah, tak ada hal lah, tak ada isu pun. So lepas semua tu dah dipersetujui, so beberapa hari selepas itu Nina pun ambil lah barang-barang dia daripada hostel dan startlah pindah-pindah semua barang dia. So selepas beberapa bulan stay dekat situ, mesti ada lah interaction antara Kartika dengan Nina. So sekali-sekala tu Kartika akan just macam sembang-sembang dengan Nina, Nina pun akan sembang-sembang dengan dia bila terjumpa si Kartika, sama ada dekat ruang tamu ke, dekat dapur ke. So adalah interaction, bukan nak kata terus kalau aku jumpa kau memang tak bercakap langsung, tak ada lah sampai tahap macam tu. So makin hari pergaulan di antara Nina dan juga Kartika ni boleh dikatakan semakin rapat tau. Diorang dah start bergurau senda. Lepas tu si Kartika ni selalu rajin masak untuk si Nina ni. Bila Nina balik malam ke, waktu malam ke apa kan, bila Nina nak beli makanan ke apa, terus Kartika akan beritahu, tak payah beli dinner ke apa, I dah sediakan makanan. So tak kisahlah makanan tu dia masak ke, dia beli kat luar ke, so sentiasa rumah itu ada makanan. So Nina pun risau jugalah sebab takut mengambil kesempatan kebaikan, keikhlasan yang diberikan oleh tuan rumah. So Kartika cakap, tak payah risaulah, ni memang ikhlas, I memang suka pun untuk bagi makanan dekat orang-orang yang stay. So Nina pun lepas overtime, Nina pun tanyalah si Kartika. Nina tanya, just nak tanya sikit, kenapa yang previous orang yang stay dengan Kartika pindah keluar? Sebab Nina tengok Kartika ni orangnya
baik kan, selalu membantu, siap prepare dinner, siap ada makan-makan semua benda tu. So macam tak ada alasan untuk keluar daripada rumah ni. So si Kartika dia cakap dia tak serasi dengan penyewa sebelum ni, sebab katanya dia selalu adalah ritual-ritual dia kan. Dan si Nina ni pelik, ritual apanya kan. Dan si Kartika cakap tak tahulah, tapi tiap kali bila dia buat benda tu, Kartika tak boleh tahan lah, selalu terasa panas. So ni Kartika cakap kita tak boleh stay kat sini, kena keluar daripada rumah. So Nina pun cakap, uish, takkanlah orang dulu amalkan benda-benda yang tak patut diamalkan. So Nina pun malah nak fikir panjang. Yes, Nina tanya yang bilik sama ke yang penyewa sebelum ni stay. So Kartika pun cakap bilik sama, tapi jangan risau, bilik tu dah dibersihkan, so tak ada isu, tak ada apa. Nina pun fikir memang tak ada apa-apa lah, sebab dia dah stay situ lama, tak ada pula dia rasa benda-benda yang pelik kan. Tapi on and off adalah macam Nina cakap ada sedikit gangguan-gangguan macam tu. Tapi bukan gangguan dari segi apalah, macam lipas lah, cicak lah, apa benda tu kan, simple things orang kata. So Kartika cakap, oh tak apa, I akan cari orang untuk membunuh segala lipas. Tiba-tiba lipas pun termasuk dalam kisah ni. Aduh. Alright, so berbalik kepada cerita tadi, dah melalut sampai ke lipas jejak semua benda. So kembali kepada cerita di mana ialah Nina adalah beberapa soalan yang tu. So Kartika semua jawab dengan keadaan yang tenang, keadaan yang relax, dan macam tak ada apa-apa lah dekat rumah tu. So Nina pun ialah dia confident lah yang rumah tu tak ada isu pun. So sepanjang Nina stay dekat rumah tu, Nina sentiasa ada perasaan yang bukan nak kata perasaan yang menyeramkan ke apa, tapi lebih kepada pelik dan juga menjadi tanda tanya buat Nina. Sebab apa? Bila Nina ni pergi kerja lah, pergi kerja, balik kerja, and then lepas tu bila time cuti, Kartika ni sentiasa ada di rumah tau. So Nina pelik lah, macam mana dia ni, kira macam orang kata macam mana dia ni spend masa dia kan, takkan dia duduk rumah, dia tak pernah keluar pergi kerja ke. So si Nina ni pun perasan satu lagi benda yang buat dia terasa pelik dan juga tanda tanya lah. Antaranya adalah si Kartika ni dia selalu dekat rumah, tak kisahlah pagi ke, petang ke, malam ke, ataupun anytime lah dalam rumah kan, si Kartika ni akan berkemban tau. So Nina ni rasa pelik lah, kenapa dia ni macam tak ada baju lain ke kan. Dan dia tak pernah nampak si Kartika ni basuh baju ke, sidai baju ke. Yang dia nampak si Kartika ni akan sentiasa berkemban. So si Nina pun malah nak fikir, berburuk sangka lah orang kata kan, malah nak buruk sangka. Dia fikir, oh kod-kod dalam bilik si Kartika tu adalah washing machine 2 in 1 yang boleh basuh dan juga boleh mengeringkan. Tapi yang pelik, tak pernah pula dia dengar benda tu digunakan. Tapi mungkin time si Nina pergi kerja ke apa ke, time tu lah Kartika guna mesin tu. So si Nina ni cubalah bersangka baik, betul tak? And selain tu, Nina ni pun perasan yang tiap kali lepas pukul 12 malam macam tu, akan sentiasa kedengaran seperti ada orang shower lah, ada orang mandi tau. Nina ni pelik lah, takkan si Kartika ni tiap-tiap malam mandi lewat kan. Yalah, sebab ada setengah orang cakap, yalah mandi lewat malam tak elok, nanti demam sesama. So itulah fikir si Nina. So si Nina ni pun dia nak kira padamkan lah semua persoalan yang sedang berlaku dalam minda dia. So pagi tu time breakfast lah, Nina time tu dia half day pagi tu. So Nina ni tanyalah si Kartika, Kartika, aku tahulah kan kita ada agreement, yang kita ada syarat yang apa aku buat kau takkan persoalkan, dan apa yang kau buat kau pun takkan persoalkan. Tapi yalah, since kita ni pun dah berapa bulan kan, dan kita pun makin rapat, and I pun dah start kenali you and everything. Dah start mengenali you everything. So I just nak tahulah ada beberapa benda macam I macam tertanya-tanya. So Kartika cakap, tak apalah, tanyalah, nak tahu pasal apa kan. So si Nina ni pun tanyalah first question. Soalan yang pertama yang si Nina ni tanyakan kepada si Kartika adalah, Kartika, just nak tanya, you sebenarnya kerja ke ataupun ada bisnes ke apa ke kan, sebab I tak pernah tengok you keluar daripada rumah. So Kartika pun cakap, yes, I kerja sebagai seorang doktor. So Nina pun cakap, uish, dahsyat lah doktor kan, kira not bad lah. Tapi bukan selalunya doktor busy ke? Selalu like ada dekat hospital, nak kena check ward lah, check patient, check pesakit lah, apa semua tu. So si Kartika cakap,
Selalunya I jenis doktor yang selalu on standby, selalu on call. Kalau ada emergency ke apa, baru I akan pergi. Kalau tak, memang I takkan pergilah. I akan duduk dekat rumah je. So Nina macam interesting lah kan. Sebab selalunya bila kau kaitkan, bila seorang doktor, dia tak pernah orang kata ada masa yang free tau, ataupun selalu dekat rumah. Dia selalu akan menghabiskan masanya dekat hospital. Jarang kau dengar sesiapa yang kerja sebagai seorang doktor berada di dalam rumah. So Nina pun terasa pelik lah, macam dia tak puas hati tau dengan jawapan yang diberikan oleh si Kartika ni. So Nina push lagi, tanya lagi kan. Lala Kartika pun cakap, sebenarnya macam ni lah Nina, I sebenarnya kerja sebagai seorang doktor, tapi doktor bukan doktor yang menjaga orang hidup. I doktor yang jaga orang mati. So rupanya tugas si Kartika ni, dia seorang doktor yang banyak menghabiskan masa dia, kira tugas dia fokus hanya kepada mayat sahaja tak. So kira macam bedah siasat ke ataupun ops yang berkaitan dengan mayat, itulah tugas si Kartika ni. Tapi still bagi aku lah ni, kalau korang tanya aku, still even doktor tu pun dia takkan habiskan masa dekat rumah mat. Dia selalu akan berada di hospital juga. Tapi yalah, inilah kisah yang dikongsikan. So Nina macam, okay, faham. Uish, so kira dahsyat lah kan. Kalau macam mana, apa feel dia bila bekerja dengan mayat and everything, tak rasa seram ke? So Kartika pun cakap tak ada lah nak rasa seram apa pun. And plus I ni suka bila bekerja dengan mayat. Sebab apa? Tak ada kerenah ya, tak ada pantun banyak sangat berbanding dengan pesakit yang masih hidup. Sebab banyaklah dia punya kerenah ada semua. So bekerja dengan mayat ni lebih mudah kan. Kau nak potong tangan dia ke, kau nak belah perut dia ke apa, dia tak ada nak tak boleh tak ada. Dia hanya senyap kan. Yalah mayat kan, kalau bercakap pun satu hal lah kan. So Nina pun cakap, okey lah, bagus lah kan. Dan lepas tu Nina pun tanya, nak tanya satu lagi, you memang suka mandi malam Dan Kartika apa explain, sorry lah kalau I bila time mandi I menyanyi ke ataupun buat bising ke, sebab I memang suka mandi malam. Sebab apa? Bila malam tu nak mandi, nak sejukkan badan everything all. And then kalau ini confirm lah Nina tak perasan, sebab macam bila Kartika tak buka kipas, sebab Kartika ada allergic sikit dengan debu-debu semua. Sebab tu lah malam macam tu Kartika akan mandi kan, sejukkan badan, dan lepas tu baru Kartika masuk tidur. So Nina pun cakap, lah macam tu rupanya. Okay, ingat pasal apa kan, sebab risau juga tiap-tiap malam mandi lambat. Dan Kartika pun cakap, tak payah risau lah, benda semua matter je. So Nina pun lepas dah tanya semua soalan, bermacam-macam soalan, dan Kartika dapat menjawab secara on point. So Nina ni pun berasa lega lah, berasa tenang. Okey lah, tak ada lah kira dia fikir macam-macam macam tu lah. So macam biasa Nina pun pergi ke kerja and settlekan semua kerja dia semua, dan lepas tu balik lah. And again macam biasa juga, Kartika akan menyediakan kira macam hidangan-hidangan lah yang dimasak khas untuk si Nina ni. So pada malam tu, lepas si Nina dah makan malam everything all, so Nina pun pergilah ke bilik dia. Dan lepas dah mandi semua benda tu, Nina merehatkan badan, dan lepas tu dia pun termasuk tidur. And then dalam jam pukul 2 ke 3 pagi macam tu, Nina macam tiba-tiba terbangun lah, sebab dahaga tekak kering pada malam tu, sebab cuaca agak panas dan macam sekarang. So cuaca agak panas, so Nina macam terasa haus lah, nak pergi turun bawah kejap untuk ambil air dan masuk bilik lah. So bila Nina bangun dan keluar daripada bilik dia, so bilik antara bilik Nina dan juga bilik Kartika, kira dia macam macam berdepan tapi ke arah kanan ataupun kiri sikit macam tu lah. Dan pada masa itu first time Nina perasan yang bilik si Kartika ni macam terbuka sikit tau. So Nina ni dia ada perasaan yang ingin tahu, nak tahu apa si Kartika ni tengah buat tau. So si Nina ni pun berjengkit pula kan, berjengkit dengan perlahan-lahan, sebab tak nak lah kalau tiba-tiba si Kartika tahu yang si Nina ni cuba spy dekat dia kan. So Nina pun perlahan-lahan pergi dekat bilik si Kartika ni dan mengintailah bilik si Kartika. Tapi apa yang menyeramkan, yang menyeramkan buat si Nina ni lah adalah dia nampak yang Kartika ni sedang duduk di atas katil dia kan, sambil sikat rambutnya dalam keadaan yang gelap gelita.
lampu tak pasang, apa-apa semua benda lah. Sambil tu dia terdengar seperti dendangan lagu yang tradisional tau. So si Nina ni pun pelik lah, kenapa Kartika macam ni kan. And pada waktu yang sama, apa yang membuat si Nina ni meremang bulu roma dia apabila dia terbau bau kemian yang kuat datang daripada bilik si Kartika ni tau. Time tu dia segala bulu roma dia semua meremang lah. Terus si Nina ni cepat-cepat lari masuk ke dalam bilik dia dengan harapan yang Kartika tak dengar lah time dia nak masuk bilik dia kan. And time tu si Nina ni pun dah macam, alamak, hajat aku sebenarnya untuk turun ke bawah untuk ambil segelas air untuk minum. Tapi sekarang ni aku dah masuk bilik, kalau tiba-tiba aku keluar dan Kartika dekat luar, dah satu hal pula kan. So Nina fikir macam mana aku nak buat ni kan. So nasib baik Nina punya bilik ada kira macam bathroom yang attached lah. So Nina nak tak nak, dia pergi tandah air pipe tu, dia minum air daripada pipe tu. So dia reda lah kalau besok tiba-tiba dia sakit perut ke apa, lantak pi lah. Nak buat apa, dia malah nak keluar sebab dia pun dah rasa seram sejuk semacam. So dia nak abaikan semua tu, dia lepas dah minum air, dia pun masuk tidur. So pada keesokan harinya, so pada waktu pagi, so macam biasalah Nina pun menyiapkan diri dia untuk pergi ke kerja. And on the way turun, and ketika itu dia nampak si Kartika ni macam biasa berkemban semua benda, berada di meja makan time tu dengan breakfast semua benda lah. And si Nina ni perasan, banyak lain macam pula kan breakfast yang dihidangkan. Ada bermacam-macam jenis, ada nasi lemak lah, ada miung goreng lah. So si Nina fikir macam, kita dua je ada dekat rumah ni, makan macam ada 10 orang. So Nina pun okey lah, fine lah, dia turun. And then dia pergilah ke meja makan kan. Kartika time tu tengah duduk kat situ kan, tak makan ke apa. So si Nina tanya, kenapa tak makan, kenapa duduk je? So Kartika pun jawab, tak ada, dia tunggu Nina turun kan, bolehlah makan breakfast sekali. So si Kartika ni dahsyat dia boleh dikatakan tuan rumah yang baik lah. Siap tuang kopi untuk si Nina ni. Nina macam, baik sangat tuan rumah aku ni kan, memang rare, memang susah nak cari tuan rumah ni. So si Nina ni pun okey macam biasalah, minum everything, all makan breakfast sembang-sembang. Dan pada ketika itulah Kartika tanya satu soalan yang Nina ni macam terkejut tau. Dan Kartika tanya, awak buat apa dekat luar bilik saya tu? Dan time tu Nina macam, minta maaf lah kalau awak sedar yang saya dekat luar tu bukan apa. Saya sebenarnya nak turun, nak minum air, dan nampaklah pintu awak macam terbuka sikit. So saya perasan macam, bilik gelap kan. So saya nak check lah, kot-kot terlupa nak tutup pintu ke apa kan. Dan saya perasan yang awak tengah sikat rambut semua dalam gelap. So yang saya macam pada awal ni macam takut lah, jawab si Nina ni. So Kartika pun balas lah, cakap, saya memang macam ni, saya memang suka duduk dalam gelap kan. Dan plus bagi ketenangan lah kan, sebab bila siang penuh dengan benda-benda nak kena buat, dan so bila malam ni I memang suka buat benda-benda macam ni dalam gelap. So Nina pun time tu dia dah fikir macam, okey lah, si Kartika dah tanya pasal bab ni, dah buka cerita pasal benda ni. So si Nina ni pun nak tanya lebih lah. Dan Nina pun cakap, Nina perasan lah yang Kartika ni suka mendendangkan lagu-lagu tradisional. Tapi satu Kartika nak tanya, kenapa tiba-tiba ada bau kemian lah? And pada ketika itu Kartika menyerap wajah dia berubah daripada macam senyum-senyum macam tu kan, menjadi masam dan marah tau. So si Kartika pun bagi tahu si Nina, bukankah aku dah bagi tahu kat kau, time syarat untuk stay kat rumah ni, aku buat hal aku, kau buat hal kau. Aku tak masuk campur, kau pun tak masuk campur. So Nina time tu rasa bersalah lah kan, sebab dia terover kan, nak tanya kan. Sebab pada awal ni Nina fikir macam, since dia dah buka topik ni, apa salahnya aku pun nak tanya kan. So Nina pun time tu dia minta maaf dekat Kartika sebab yelah dah langgar syarat tu kan. So Nina cakap, okey tak apalah, sambunglah breakfast ke apa. Tapi banyak makan ni. Dan Kartika cakap, tak apa, nanti pandai-pandai lah I kemaskan. Dan lepas tu Nina pun beredar lah pergi kerja sebab Grab dia dah tunggu dekat luar dah. So kebetulan pada malam tu Nina kerja lewat malam sikit tau. So Nina ni pulang lah dalam pukul 11, kadang-kadang pukul 12 macam tu lah. So Nina on the way nak masuk ke rumah. Dia rasa macam dia macam nak relax kejap dekat luar tu kan. So dia pun jalan-jalan dekat kawasan luar tanah lapang tu saja, tengok-tengok kan. And pada ketika itulah Nina terdengar seperti ada
macam ada seseorang ataupun sesuatu yang sedang makan dalam keadaan yang macam orang kata macam bila kau dengar kucing makan ke anjing makan ke yang macam tu aku pun cakap dulu aku beremang so si Nina ni terdengar seolah-olah ada bunyi macam tu tau. So Nina cari lah kot ada kucing ke ada apa kan. Dan si Nina perasan dekat cermin tingkap kelihatan si Kartika ni duduk dekat atas lantai, duduk bersila kan, sambil ada pinggan mangkuk everything all kan, dengan nasi lah lauk everything all sambil makan tau. So si Nina ni pelik lah, apa hal tuan rumah aku ni ada meja makan semua benda tu. So Nina malah nak tegur apa-apa. Nina terus beredar daripada tingkap yang nampak ke dapur tu. Dia beredar, dia terus pergi ke pintu depan and dia pun masuk lah. Bila dia masuk, dia nampak Kartika sedang jalan ke arah si Nina tau. And si Nina ni rasa pelik lah, apa hal kan, laju gila kan si perempuan ni kan. Nina tak nak tanya apa-apa sebab dia tahu dah syarat dia. Pagi tadi dia dah kena sound dengan Kartika. Dan si Kartika cakap, I dah prepare dah dinner, I masak sedap malam ni, boleh lah you nak makan dulu ke apa kan. Dan Nina pun cakap, minta maaf banyak-banyak sangat Kartika, I dah makan dah tadi sebab I ni kerja lambat. So I plan I makan luar lah tadi. So I sekarang ni pun dah penat, I ingat nak masuk dalam bilik lu nak bersihkan diri dan nak masuk tidur lah. Dan Kartika pun macam, okey tak apalah kalau macam tu, dan I simpan lauk ni dan besok kita boleh makan untuk makan malam esok ke ataupun breakfast ke apa. Breakfast lauk nasi tu apa. So Nina pun macam tersenyum lah. So Nina pun naik lah ke atas. So sekali lagi lepas Nina dah selesai mandi everything all, rehatkan badan, tahu-tahu dia dah tertidur. And again dia dikejutkan dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu. Tapi kali ni si Nina terdengar seperti ada orang yang menyanyikan macam sebuah lagu tradisional, macam dondang sayang ke apa macam tu, di luar bilik dia tau. And Nina time tu terasa takut lah, terasa gemetar kan. So tapi pada waktu yang sama dia pun terfikir itu boleh jadi Kartika lah. So automatically si Nina ni beranikan diri and dia pun keluar lah daripada bilik dia. And yes, dia time tu dia nampak Kartika sedang berjalan-jalan dekat luar bilik si Nina ni sambil mendendangkan lagu tradisional. So si Nina pun tanyalah si Kartika, awak buat apa kat luar ni kan. Dan Kartika pun cakap, tak ada, I tak boleh tidur malam ni, mungkin sebab panas kot. Tapi masalah dia, Nina fikir pada malam tu sebelum time dia balik tu hujan lebat tau, and tak ada lah nak kata cuaca begitu panas pada hari tu lah. Rasa just nice lah kan. So tak ada lah panas, tapi dia fikir mungkin Kartika ni spesies yang lain kan, yang tak boleh handle cuaca panas ke apa kan. So si Nina pun cakap, tak ada, tadi I tengah tidur dan tiba-tiba terdengar macam ada orang menyanyi tu, yang I bangun keluar tengok you. So Kartika pun minta maaf lah sebab dia tak sengaja kejutkan si Nina. Sebab dia saja je, dia memang nak try kira sejukkan badan dia lah, apa semualah, bagi macam-macam alasan lah. So Nina pun lepas tu dia pun masuk bilik sambung tidur. And again rutin dia macam biasalah. Tapi makin hari bermacam insiden ataupun perkara-perkara yang aneh yang berlaku dalam rumah tu tau. So over time Nina ni tertanya-tanya tau, apa hal dengan tuan rumah aku ni Aku tahulah ialah faham syarat-syarat dia adalah dia hal dia, aku hal aku. Tapi kadang-kadang sebagai seorang penyewa dekat rumah tu yang stay dengan tuan rumah tu, dia pun confused tau dengan apa benda-benda ataupun aktiviti-aktiviti yang si Kartika ni buat. So last si Nina ni decide untuk membuat keputusan untuk investigate untuk mengenali lebih lagi pasal Kartika ni. So instead of tanya Kartika, si Nina ni bercadang untuk pergi ke hospital yang di mana Kartika bekerja and nak tanyalah pegawai-pegawai yang ada dekat sana and nak tanya pasal si Kartika ni. Tapi masalah dia adalah Nina tak tahu si Kartika ni kerja mana. So apa si Nina buat is that pada hari tu dia cuti tau, dia ambil cuti, and si Nina time breakfast, si Nina tanyalah dekat si Kartika, I nak tanya you kerja kat hospital mana lah, tahu maybe one day ke ada apa-apa ke kan.
I boleh refer ke hospital tu. Katalah kawan I kerja kat situ. So Kartika macam okey je, boleh je. So Kartika pun bagi tahu lah nama hospital tu sekian. So Nina macam hospital tu famous So lepas dah selesai breakfast everything all, so Nina pun naik ke bilik dia, bersiap dan nak keluar, nak pergi ke hospital tersebut. So Kartika pun tanyalah, you nak pergi mana cuti-cuti ni? Dan si Nina pun cakap, tak ada, I nak keluar kejap lah. So Nina pun bagi tahu lah dekat si Kartika ni, I nak keluar beli barang dapur kejap. Dan lepas tu at least boleh lah top up barang yang tak nak habis kan. Dan Kartika cakap, tak payah, itu semua I dah order dah. Dan Nina pun macam, dia kena fikir sesuatu lah sebab dia nak keluar rumah ni. So Nina pun cakap, tak apa, I nak tambah, ada few barang lagi I nak tambah lah, tak apalah, kira kalau nanti kalau beli nanti you pun boleh guna juga. So Kartika macam okey lah, fine lah, nak keluar lah. So Nina pun keluar lah. Pada hari tu si Nina ni pinjam kereta rakannya, sebab dia kata bagi tahu rakan sepejabat dia ada misi yang perlu dilakukan pada hari tersebut. So si Nina ni pun bertolak pergi menuju ke hospital yang si Kartika ni bagi tahu. So bila sampai dekat hospital tu, si Nina ni tanyalah pegawai-pegawai dekat hospital tu yang dekat reception, semua benda tanyalah pasal doktor Kartika lah apa semua kan. Tapi kebanyakan staff dekat situ tak kenal siapa doktor Kartika ni. So Nina macam rasa pelik lah. And time tu tiba-tiba Nina teringat yang Kartika ni kerja dekat bilik mayat. So obviously kebanyakan daripada diorang ni semua mungkin tak kenal lah ni Kartika ni siapa. So si Nina ni pun tanyalah receptionist tu, kat mana tempat bilik mayat semua. So receptionist pun bagi tahu. So Nina pun menghala ke arah bilik mayat. Bila sampai dekat situ, adalah seorang pegawai dekat situ. So Nina tanyalah, kenal ke tak doktor Kartika? And pegawai tu cakap yes, dia kenal. Tapi pegawai tu cakap dia rasa pelik kenapa tanya pasal Kartika Dan Nina pun beritahu, tak ada, I ada roommate. So Nina pun beritahu lah, sekian beritahu lah cerita dekat pegawai tu. Pegawai tu beritahu dekat Nina yang Kartika dah lama tak masuk hospital. And pegawai bilik mayat tu beritahu si Nina ni yang Kartika sebenarnya on medical leave, long medical leave lah macam tu kan, cuti sakit yang panjang lah kan. So Nina rasa pelik cuti sakit tapi nampak macam tak sakit je. Dan pegawai tu lagi pelik kan dengan persoalan si Nina ni. Dan pegawai tu cakap actually sebenarnya si Kartika ni telah mengalami kemalangan sampai koma. So tapi dia tak bertempat dekat hospital ni lah, dia diletakkan di hospital yang lagi satu. So pegawai tu bagi tahu lah hospital sekian yang Nina boleh pergilah and check. Nina time tu lagilah tak percaya. Nina time tu dah rasa macam koma. Macam mana boleh koma? Bukan Kartika dalam rumah aku. So Nina time tu fikir mungkin Kartika lain lah, tak mungkin Kartika yang stay dengan dia. So Nina lepas tu terus pergi ke hospital yang lagi satu tu untuk check lah kok Kartika ada dekat hospital tu. Lepas tanya, yes, Kartika ada salah satu ward di bawah penjagaan ICU tak silapku, and dalam keadaan koma lah. And time tu Nina masih tak percaya tau. Dia mungkin fikir ini Kartika yang lain. And apabila dia pergi ke ward tersebut, nampak seorang makcik yang ada dekat situ. And yes, alangkah terkejutnya si Nina ni apabila dia nampak Kartika yang dia kenal berada di atas katil ward tu dalam keadaan koma. So Nina time tu dia macam tergamam sekejap tau, macam tak percaya dengan apa yang telah berlaku. And time tu makcik tu yang merupakan ibu kepada Kartika tanyalah, adik ni siapa? Adik ni kawan si Kartika ke? Dan si Nina pun cakap kawan si Kartika. And pada waktu yang sama saya pun stay dekat rumah si Kartika. And pada ketika itu mak kepada si Kartika ni berasa pelik. Dia rasa macam macam mana adik boleh stay dekat rumah si Kartika sedangkan Kartika ada dekat sini. Dan Nina cakap tak ada, tu saya tengah pelik ni, macam mana Kartika ada dekat sini, sebab setahu saya Kartika ada dekat rumah. And pada masa itulah ibu kepada Kartika rasa dah tak sedap hati tau. And si ibu Kartika ni tanyalah kepada Nina sebenarnya stay dekat rumah tu dah berapa lama? So sebelum ni memang Nina stay dekat rumah si Kartika tu. Dan Nina cakap tak ada, baru dalam 2-3 bulan macam tu stay dekat rumah tu. And pada ketika itulah ibu kepada si Kartika ni berasa lain macam dah lah. Dia dah rasa seram, dia dah rasa pelik. Sebab apa? Anak dia si Kartika tu dah berada di dalam keadaan koma
hampir setahun tau. So makcik ataupun ibu kepada si Kartika ni berasa pelik. Kalau si Kartika ni berada dalam koma, Nina ni stay dekat rumah siapa? Kenapa Nina bagi tahu yang dia stay dekat rumah Kartika padahal Kartika yang berada dekat sini? So Nina lagilah terkejut bila dia dengar yang ibu Kartika bagi tahu yang Kartika sebenarnya dah koma selama setahun. Nina dah naik rasa gerun, dah start meremang. Sebab apa? Kalau Kartika dah ada dekat sini selama setahun macam tu, dan siapa yang ada dekat rumah? So Nina disebabkan dia tak percaya dengan apa yang diberitahu oleh ibu si Kartika ni, cakap tak mungkin lah sebab Kartika dekat rumah everything all. And pada ketika itulah dengan berat hati ibu si Kartika ni bagi tahu yang rupa-rupanya keluarga Kartika ni, kira ibu dan semua keluarga-keluarga lain lah, ada waris saka tau. Tapi masalahnya is that ahli-ahli keluarga yang lain semua tak terima saka tu, namun tak tahu macam mana Kartika dapat saka tu tau. Amboi, dapat macam dapat hadiah macam tu kan. Ibu si Kartika ni fikir kemungkinan time dalam keadaan mimpi, dalam time tidur ke apa ke, ada sesiapa antara ahli keluarga yang pas Kartika tu. Sebab Kartika pun tak nak benda-benda tu semua sebenarnya. So ibu si Kartika ni bagi tahu sini sebenarnya si Kartika ni dah on the way pulang ke kampung untuk berubat, kira memutuskan pertalian di antara saka tersebut dengan si Kartika. Namun malangnya dalam on the way pulang ke kampung, tiba-tiba si Kartika ni mengalami kemalangan. Alright, tak tahu apa yang berlaku, tapi ialah kemalangan lah. And time tu lah si Kartika ni dirushkan pergi ke hospital ni. And sampai hari ni lah si Kartika berada di dalam keadaan koma. So ibu si Kartika ni pun bagi tahu si Nina, makcik nasihatkan Nina cepat-cepat keluar daripada rumah tu, sebab takut apa-apa benda yang tak diingini berlaku. So Nina pun pada ketika itu pun berasa macam tak sedap hati pula kan, tiba-tiba dah jadi macam ni pula kan, ada saka. So selama ni yang ada dekat rumah tu adalah saka si Kartika tau. So korang bayangkan berbulan-bulan dengan apa entah dia makan dan dengan semua benda tu, so rupanya itu bukan Kartika weh. So Nina sekarang ni disebabkan dah rasa takut, tapi pada hakikat dia adalah si Nina ni kena pulang ke rumah tersebut and keluarkan semua barang-barang dia tau. And dia tengah terfikir macam mana dia nak buat benda tu kan. And dia berharap yang time dia pulang, kira macam makhluk tersebut tak ada lah dalam rumah tu kan. So ibu si Kartika ni bagi tahu si Nina untuk berjaga-jaga, baca segala doa pelindung agar tak terkena benda-benda yang tak diingini lah. So Nina pun dah standby everything all, dia pun pulang ke rumah tersebut. And pada hari itu ataupun pada petang itu, dalam perjalanan si Nina ni pulang ke rumah, selalunya mengambil masa dalam 30 minit, 20 minit, tak adalah jauh mana kan daripada hospital tu ke Jalan Ipoh. Tapi pada hari itu merupakan perjalanan dia pulang ke rumah adalah satu perjalanan yang paling lama bagi dia. Sebab si Nina ni duk terfikir apa yang akan terjadi kan. Dia berharap sangat yang makhluk tu tak ada dalam rumah. And ketika si Nina sampai ke rumah tersebut, time tu waktu nak senja macam tu tau, belum lagi maghrib tapi dekat-dekat jam tu lah. So Nina pun plan untuk ambil apa barang yang boleh, barang-barang yang penting, and kemudian datang balik lah dengan keluarga dia ke apalah. So Nina pun masuklah ke dalam rumah tu secara perlahan-lahan, and pada waktu yang sama memberi salam. Dia ibarat macam cuba act normal lah. Dia panggil lah, Kartika dekat rumah ke? Tapi tak ada sahutan daripada Kartika. So Nina pun macam fikir, okay, dia tak ada kot. So Nina pun naik ke bilik dia and ambil semua barang-barang keperluan dalam, letak dalam beg, and dia pun nak keluar lah. And apabila si Nina keluar and nak turun tangga, time tu lah dia nampak Kartika sedang berada di ruang tamu, tengah duduk di atas sofa tau. So Nina dah jam dah, apa dia nak buat sekarang? Dia nak keluar macam mana kan? Kalau dia keluar dengan beg dia, confirm si Kartika ni akan nampak. So Nina terpaksa redah agak lah. So dia ambil, elok si Nina ni pegang beg dia nak turun. Time tu lah kedengaran suara Kartika bertanyakan soalan kepada si Nina. Nak pergi mana tu? Takkan awak nak tinggalkan saya juga? So selepas Nina dengar suara tersebut,
Nina pun terus pengsan. So disebabkan ibu si Kartika ni berasa risau ataupun rasa tak tenang dengan Nina pulang ke rumah tu berseorangan. So ibu si Kartika bersama seorang ustaz datang, kira macam teman lah ibu si Kartika ni pergi dekat rumah tersebut. And apabila ibu dan juga ustaz tu tiba pada waktu malam tu dalam pukul 9 malam macam tu, kelihatan rumah tu dalam keadaan gelap, tak terurus tau, macam apa yang Nina nampak tau. So memang rumah tu memang nampak terbiar tau. So ustaz tu dan juga ibu si Kartika ni masuk, and ustaz ni bukalah lampu semua benda tu, and ustaz tu pun membacalah segala ayat-ayat, petikan-petikan ayat daripada Al-Quran, cuba untuk memulihkan semangat si Nina ni. And pada waktu yang sama cuba memutuskan pertalian di antara Nina dan juga Saka tersebut. And alhamdulillah selepas berjam-jam macam tu, pertalian Saka di antara Nina dan juga Saka tersebut berjaya diputuskan, and Nina pun pulang ke kampung dia dengan semua barang-barang dia. And dikatakan selepas pertalian ataupun selepas Saka tu telah diputuskan, and lepas tu lah si Kartika pun bangun daripada koma dia. So alhamdulillah nasib baik semua benda berada dalam keadaan elok. Cuma ialah pengalaman yang si Nina ni kena bukanlah satu pengalaman yang manis lah. Memang satu pengalaman yang misteri satu, and satu pengalaman yang amat menyeramkan. Sebab apa? Bila macam aku cakap tadi, bila ustaz dan juga ibu si Kartika pergi ke rumah tu nampak dalam keadaan terbiar tau. So dengan keadaan tak terurus tau. Namun apa yang Nina nampak pula, keadaan rumah tu cantik, terurus, semua benda ada. So korang bayangkan selama Nina stay dekat situ, apa yang dia makan, dia tidur kat mana, apa benda yang berada dengan dia. So bagi aku adalah satu pengalaman yang bagi memang menyeramkan lah. Kepada korang viewers Shadows Channel pada malam ni, mungkin korang boleh kongsikan pendapat korang, ataupun korang boleh bayangkan apa korang akan buat sekiranya korang berada di tempat Nina. Alright guys, so sampai situlah kisah yang aku kongsikan berkenaan pengalaman yang dialami oleh si Nina ni, yang rupanya selama ni dia ingat tuan rumah tu, si Kartika tu adalah tuan rumah yang betul. Rupa-rupanya bukan tuan rumah, tapi makhluk daripada alam yang lain. So macam biasalah, moga kita sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara macam ni terjadi kepada diri kita, sebab ia bukanlah satu perkara ataupun satu pengalaman yang consider agak menarik, tapi satu pengalaman yang agak menyeramkan. So sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification, supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Baik, so sekali lagi aku memerlukan bantuan korang untuk mencapai matlamat aku pada tahun ini, iaitu road to 5k. Yes, 5,000 subscriber insya-Allah. Dengan bantuan dan juga sokongan korang semua, insya-Allah kita semua akan capai target 5,000. Kenapa aku cakap kita? Sebab aku dah anggap korang semua subscribers adalah satu keluarga yang aku namakan geng bayang, ataupun lebih kurang korang semua sebenarnya yang memberikan nama tersebut, iaitu geng bayang. So aku ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Shadows Channel, dan juga aku ingin minta maaf sekiranya sepanjang perkongsian aku ada kekurangannya ke apa, dan insyaAllah akan aku perbaiki lagi konten aku di konten-konten yang akan datang. Alright, so macam biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye guys, take care.